Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua, bertemu lagi kita dalam PDPR dan pada kali ini kita akan belajar pendidikan ibadat darjah khas yang bertajuk akikah ya dalam pelajaran 2. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa seperti biasa agar dipermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu pada hari ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita lihat pengenalan akikah. Perkataan akikah berasal daripada perkataan al-aqu. Dari segi bahasa, akikah bermaksud potong. Kenapa ia dikatakan potong? Kerana pada asalnya, akikah adalah nama bagi rambut bayi yang baru lahir ataupun ketika lahir. Jadi rambut tersebut dinamakan demikian iaitu akikah kerana ia dicukur ataupun dipotong. Manakala pengertian akikah dari segi syarak bermaksud binatang yang disembelih sempena rambut bayi yang dicukur. Jadi itu adalah pengertian akikah dari segi bahasa dan juga syarak. Baik, sembelihan tersebut dinamakan akikah kerana dagingnya dipotong dan dilapah. Kemudian, perkataan akikah sunat disebut ibadah akikah atau sembelihan akikah. Kita lihat apa pula hukum akikah. Hukumnya sunat muakkadah iaitu sunat yang dituntut. Baik, kepada siapa tuntutan sunat ini ditujukan? Jadi tuntutan ini ditujukan kepada orang yang wajib menafkahkan anaknya. Siapa dia orang yang wajib menafkahkan anaknya? Biasanya si ayah lah, kan? Dengan hartanya, maksudnya dengan harta si ayah itu tadi. Bukan dengan harta kanak-kanak tersebut. Jadi tuntutan untuk melakukan akikah adalah dituntut kepada orang yang wajib menafkahkan anaknya, iaitu ayah, ya. Baik. Masa mula disunatkan akikah, iaitu sebaik sahaja kanak-kanak itu sempurna dilahirkan. Afdalnya, apa maksud afdalnya? Maksudnya lebih baik. Dilakukan pada hari yang ke-7 kelahirannya. Maknanya usia kanak-kanak tersebut 7 hari. Itu lebih afdal. Hari yang ke-7 itu dilakukan akikah untuknya. Seterusnya kita lihat bilangan binatang untuk akikah. Jadi bilangan binatang untuk akikah ada perbezaan bagi kanak-kanak lelaki dan unsa dan juga bagi kanak-kanak perempuan. Kita lihat dahulu, sebelum tu saya nak terangkan maksud unsa. Unsa ni maksudnya orang yang mempunyai 2 jantina ataupun 2 kemaluan. Ya, jantina lelaki dia ada, jantina perempuan pun dia ada sejak lahir. Okey. Itu dipanggil unsa. Jadi bagi kanak-kanak lelaki dan unsa ni akikahnya afdal 2 ekor kambing. Maksudnya lebih baik ataupun lebih elok bagi mereka ini 2 ekor kambing. Atau 2/7. 2/7 ni maksudnya 2 daripada 7 bahagian.
daripada binatang yang harus dibahagikan kepada 7 bahagian. Apa dia binatang yang harus dibahagikan kepada 7 bahagian? Maknanya dia boleh dibahagikan kepada 7 bahagian untuk akikah ataupun untuk korban pun boleh. Iaitu binatangnya adalah unta, kerbau dan lembu. Kambing tak boleh. Kambing dia tak boleh bahagi kepada 7 bahagian. Tapi sah akikahnya jika dengan seekor kambing. Maknanya boleh sah akikah. Kalau dia tak nak buat 2 ekor kambing, dia nak buat seekor kambing, boleh sah akikahnya. Tapi afdalnya 2 ekor kambing. Ataupun 1/7 daripada maknanya 1/7 satu daripada 7 bahagian daripada binatang yang boleh dibahagikan kepada 7 bahagian itu tadi. Itu boleh juga sah akikahnya. Kemudian bagi kanak-kanak perempuan memadai dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing je. Bagi kanak-kanak perempuan. Ataupun kalau dia tak nak akikah guna kambing, dia boleh ambil 1/7. Maknanya 1 daripada 7 bahagian daripada binatang yang harus dibahagikan kepada 7 bahagian itu tadi. Iaitu apa dia? Unta, kerbau dan lembu. Seterusnya, akikah bagi si mati. Tuntutan melakukannya tidak luput. Maksud tidak luput, masih lagi dituntut melakukannya. Baik. Walaupun kanak-kanak itu meninggal dunia sebelum hari ke-7 kelahirannya. Jadi misal kata kanak-kanak itu lahir, kemudian meninggal dunia. Umur dia belum 7 hari lahir, dia dah meninggal dunia. Jadi tuntutan melakukan akikah untuk kanak-kanak itu masih lagi berjalan atau masih lagi dituntut kepada orang yang wajib menafkahkannya tadi tu. Siapa dia? Iaitu si ayah lah. Kemudian tuntutan itu masih lagi tidak luput walaupun ditakhirkan akikah selepas daripada hari ke-7 kelahirannya. Maknanya walaupun dilambatkan akikah itu selepas daripada hari ke-7 kelahirannya, tak ada masalah. Masih lagi dituntut melakukannya walaupun dilambat-lambatkan selepas hari ke-7 kelahiran kanak-kanak tersebut. Baik. Jadi tuntutan akikah ini akan berkekalan sehingga kanak-kanak itu mencapai usia baligh. Maknanya selagi kanak-kanak itu belum baligh, tuntutan untuk mengakikahkannya adalah masih lagi berjalan ataupun masih lagi dituntut ke atas orang yang wajib menafkahkannya. Kena ingat tu, iaitu si ayah. Bagi kanak-kanak yang baligh belum akikah, kita tengok. Gugur tuntutan sunat akikah ke atas orang yang wajib menafkahkannya. Maknanya kalau kanak-kanak itu dia baligh, dia belum akikah, ayah dia belum buat akikah masa sebelum dia baligh tu. Lepas tu dia pun baligh. Tapi belum akikah. Maka tuntutan sunat akikah ke atas ayah tadi ataupun ke atas orang yang wajib menafkahkannya adalah gugur. Maknanya ayah dah tak dituntut dah. Dah tak dituntut untuk mengakikahkannya sebab dia dah baligh. Sebab anaknya tu dah baligh. Habis tu siapa? Kita tengok yang kedua. Jadi sunat dirinya sendiri melakukan akikah tersebut. Maknanya tuntutan itu sunat ke atas kanak-kanak yang tadi tu. Dirinya sendiri tu maksudnya kanak-kanak. Melakukan akikah tersebut apabila dia sudah baligh. Maknanya dah besar lah, baligh.
Seterusnya kita lihat hubungan akikah dengan korban. Jadi hukum akikah sama dengan hukum korban dari segi 7 perkara. Yang pertama, jenis binatang. Apa dia jenis binatang yang boleh akikah dan korban? Iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan juga biri. Ya. Kemudian yang kedua, binatang yang nak diakikahkan ataupun yang nak dikorbankan, ataupun udhiyah, kita panggil korban tu udhiyah, dia mestilah sejahtera daripada sebarang aib ataupun mesti binatang yang tak ada sebarang kecacatan. Ya. Kemudian yang ketiga, umur binatang. Jadi umur binatang yang nak akikah dan juga korban sama. Contoh macam unta. Unta kalau nak dibuat akikah atau korban umurnya 5 tahun masuk 6 tahun. Kalau lembu dengan kerbau sama umur dia, iaitu 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau kambing pun sama juga, 2 tahun masuk 3 tahun. Manakala kalau biri-biri pula biasanya umurnya setahun. Ya. Baik. Seterusnya yang keempat dari segi niat pun sama. Ya. Iaitu boleh niat ketika menyembelih korban. Macam tu. Ataupun kalau diwakilkan kepada seseorang untuk menyembelihnya. Jadi hendaklah orang yang buat akikah tadi atau korban tadi tu niatkan ketika menyerahkan binatang itu. Ataupun dia boleh juga niat ketika wakil dia tadi tu menyembelih, sedang sembelih binatang korbannya. Boleh. Itu contohnya. Kemudian yang kelima, kedudukan daging sama ada dimakan ataupun tidak. Masuk kedudukan daging sama ada dimakan atau tidak ni maksudnya samalah kalau daging akikah ataupun korban yang sunat dia boleh makan, ya. Orang yang buat akikah ataupun yang korban tadi tu dan juga ahli keluarganya boleh makan. Tapi kalau akikah ataupun korban yang dinazarkan dia tak boleh makan, ya. Baik. Kemudian yang keenam, sama ada disedekahkan ataupun dihadiahkan. Sama hukum dia. Daging akikah dengan korban, hukum dia dari segi sedekahnya atau dihadiahkannya sama. Ya, iaitu kalau disedekahkan adalah sebanyak 1/3 kepada siapa? Iaitu fakir miskin yang Islam. Okey, kemudian 1/3 lagi biasanya dihadiahkan kepada orang kaya Islam. Boleh. Dan 1/3 lagi untuk dirinya. Untuk dirinya tu masuk orang yang buat ibadah tadi tu, akikah ataupun korban. Kemudian yang ketujuh, kadar yang boleh dimakan. Berapa kadar yang boleh dimakan bagi orang yang membuat ibadah akikah atau korban? Untuk dirinya adalah 1/3 bahagian sahaja yang dia boleh ambil. Baik. Seterusnya perihal daging akikah. Tidak boleh dijual. Jadi daging akikah ini tidak boleh dijual. Termasuk kulitnya walaupun akikah itu akikah yang sunat. Ini bukan nazar. Tak boleh dijual. Kemudian yang kedua, haram memakan daging akikah nazar. Akikah nazar ni maksudnya akikah yang wajib, ya, bagi dirinya dan ahli keluarganya. Jadi ingat, kalau daging akikah yang dinazarkan, orang yang buat akikah itu dia tak boleh makan daging akikah tersebut. Begitu juga dengan ahli keluarganya. Maknanya semua kena sedekah. Kemudian harus maksudnya boleh dimakan daging akikah yang sunat. Yang ni boleh. Oleh orang yang melaksanakannya. Maknanya orang yang buat akikah, dia boleh makan. Kalau daging akikah itu adalah daging akikah yang sunat. Maknanya bukan nazar.
Ya. Okey, ditegah mematahkan tulang binatang akikah. Seleloknya jangan dipatahkan tulang binatang akikah itu. Ditegah. Habis macam mana nak masak? Takkan besar-besar gitu. Takkan tak potong. Kan? Ikut sendi tak apa. Ya, kalau ikut sendi tak apa kan, kita ada ruas-ruas sendi kita, yang tu tak apa kalau ikut sendi. Tapi kalau patahkan tulang-tulang dia tu tak boleh, ya. Ikut sendi tak apa. Kenapa? Sebab dengan harapan semoga dan juga semoga dengan harapan dan doa agar kalau kita tak patah-patahkan tulang binatang akikah tadi tu, bayi menjadi sihat dan kuat tulangnya. Sebab itulah ya ditegah untuk mematahkan tulang binatang akikah. Baik. Berlaku nazar jika seseorang itu berkata, dia kata, contohnya dia kata, ke atasku wajib melakukan akikah untuk anakku kerana Allah Ta'ala. Mana kat situ jelas. Dia kata ke atasku wajib melakukan akikah untuk anakku kerana Allah Ta'ala. Maka akikah itu akan jadi akikah nazar ataupun wajib. Ataupun dijelaskan dari segi hukum nazar. Hukum nazar kan wajib, dia pun sebut. Aku wajibkan diriku. Jelas dia kata, aku wajibkan diriku melakukan akikah untuk anakku dengan haiwan ini kerana Allah Ta'ala. Itu pun akan jatuh jadi akikah yang nazar atau yang wajib. Ataupun ditentukan takyinnya. Ditentukan. Ataupun ditakyinkan. Tentukan takyinnya pula. Maknanya ditentukan binatang itu. Yang mana satu. Itu maksud ditakyinkan. Ditentukan. Dia kata aku jadikan kambing ini. Kambing ini tu maknanya ditentukan. Kambing yang itulah. Akikah untuk anakku. Jadi maka akan jatuh jadi akikah yang wajib, iaitu akikah nazar. Syarat penerima akikah. Baik, kita lihat penerima akikah syaratnya fakir, miskin dan juga Islam. Jadi itu dia syarat-syaratnya ya. Yang fakir, miskin, Islam. Baik. Tidak wajib memberi sedekah daging akikah yang mentah. Dia tak macam kurban. Kalau ibadah kurban, biasanya orang bagi daging mentah sahaja. Tapi kalau daging akikah ni, sunat dimasak. Maknanya elok, seleloknya dimasak dahulu dengan masakan yang manis. Yang ada rasa manis-manis. Ya? Walaupun akikah itu akikah nazar. Maknanya boleh masak dahulu. Tapi yang nazar ni jangan dimakanlah. Tuan punya akikah, orang yang membuat akikah tadi tu dengan ahli keluarga dia jangan makan. Kalau yang nazar. Kalau yang sunat tu dia boleh makan. Kemudian diberi kepada fakir dan miskin. Maknanya sunat dimasak dahulu. Ya, kalau daging akikah. Itu barulah bagi-bagi dekat fakir dan miskin. Baik, itu sahaja. Baik, sampai di sini sahaja untuk kali ini. Sekian ya. Kita sudahi pembelajaran kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.